Okay, yang pertama sekali, apabila kita merebus tulang dan juga ekor ni, okey. Yang tips yang pertama, dia punya stok rebusan, air rebusan tu jangan dibuang. Okey. Kerana itu boleh menambahkan orang kata flavor di dalam kita punya masakan. Oh, okey. Maksudnya bila kita rebus ni malamnya ataupun awalnya air tu jangan buang. Air jangan buang. So bila kita buat kuahnya nanti kita tak menggunakan air biasa. Yes. Kita menggunakan air rebusan. Ini adalah air rebusan. Saya guna kamera mana sang untuk menunjukkan air rebusannya. Okey. Ini adalah air rebusan supnya. Di mana simpan bila saudara dah merebus daging tu untuk 3/4 tu. Saudara dah merebus daging tu untuk 3/4. Jadi dia boleh membantu saudara untuk menggunakannya semula ketika menumis. Okey. Okey. So mana-mana yang ni dia ada berlemak Okey, yang berlemak ni kita kena buang. Oh, tu bagus dia pula. Yes, berlemak ni kita kena buang sebenarnya. Okey, kita dapat detect lemak. Yes. Lepas tu lemak ni kita keluarkan. Jangan gunakan semula. Setengah orang dia kata lemak ni hanya berlaku bila sejuk. Betul. Lepas tu bila masak lemak ni akan sebenarnya tak. Bila sejuk adalah tip untuk kita keluarkan bahagian lemak. Yes, betul. Okey. Jadi dekat sini memang saya nak tunjukkan. Okay, ada kalanya orang akan main masuk saja benda ni kan. Jadi kita kena asingkan sebenarnya. Untuk kesihatan. Untuk kesihatan sebenarnya. Okey. Lemak ada juga orang yang suka lemak ni bang. Jadi kita keluarkan. Okey. Pada saya rasa macam tak berbaloi ni kalau lemak ni kan. Sebab betul. kolesterol agak tinggi sikit. Okey. Keluarkan. Saudara hanya mengekalkan air rebusannya saja. Yes. Betul. Okey. Okey, kita akan mula memasak. Tak perlu tumis-tumis saudara. Terus saja masukkan saja kuah sup ni. Okey, kuah sup ni adalah hasil daripada rebusan tulang dan juga ekor. Ini sup tulang ke sup ekor, Riz? Ini sup tulang. Sup tulang. Okay. Kita akan buat sup tulang. Okey, lepas masuk air rebusan. So dia ada sikit-sikit orang kata daging-daging tulang ni. Okey. Okey, dia ada sikit daging tulang ni kita biarkan. Okey. Sambil menunggu Chef Is memasak, saya ingin mengingatkan saudara semua bahawa produk yang dikeluarkan oleh Mama Delight ni adalah telah 5 tahun dalam pasaran tetapi tidak dalam pasaran berbentuk kegunaan isi rumah, kerana produk ini diekspor ke Jepun, Korea, China dan juga Jerman dalam bentuk pack kiraan besar iaitu mungkin 1 hingga 6 kilo. Juga dibekalkan kepada hotel-hotel berkelas tinggi di Malaysia untuk kegunaan dalam skala besar. Tetapi mulai sekarang, anda boleh mendapatkan PES ini secara kegunaan isi rumah dengan menempahnya melalui sesi ini. Dan saya cadangkan pada saudara, sekiranya saudara rasa tempahan secara online mungkin menyukarkan saudara, saudara boleh buat log saja di mana admin akan mengatakan boleh. Berarti katalah saya kata sekarang, sekiranya saudara berminat dengan PES ni, log sekarang. So saudara boleh log saja satu log PES, berarti nombor telefon saudara. Lock dan tinggalkan nombor telefon. Admin akan mula mencatatkannya sekarang dan kemudian akan menguruskan tempahan saudara bagi membolehkan saudara mendapat bekalan ni, saudari ataupun pengguna mendapatkan bekalan produk ni. Sekiranya saudara rasa agak sukar untuk bergerak ke sistem digital tempahan secara online, dan tempah saja daripada admin dengan mengatakan saudara lock dan tinggalkan nombor telefon je. Sebab kita tahu apa yang saudara lock dah pasti PES ni. Kerana saudara harus maklum bahawa hanya PES ni saja yang ada dalam sesi live ni. Berarti apabila saudara lock, kami tahu saudara lock PES ni. Jadi lock, tinggal nombor telefon saja. Kemudian admin akan menguruskan dengan saudara selepas sesi live ataupun ketika live untuk mendaftar ke pendaftaran saudara secara mudah tanpa perlu pengguna pergi ke sistem digital, kerana setengahnya mungkin tak biasa. Kerana kami menerima banyak aduan daripada penonton, anda tidak dapat membuat anda memohon cara menempah dengan lebih mudah. Jadi kali ini kami tawarkan penempahan dengan menggunakan admin garasi seperti mana juga saudara membuat tempahan pakaian, kerana ramai yang berada dalam garasi, iaitu lebih 50,000 daripada rakan garasi. Ramai yang menonton daripada hari pertama garasi dilancarkan pada 3 Julai. Anda telah terbiasa dengan sistem lock dan nombor telefon. Jadi tak apa, kalau anda tak biasa dengan menggunakan sistem link tempahan, saudara boleh menggunakan lock. Sebentar lagi saya akan melancarkan lock untuk mendapatkan 10 lock pertama. Okey Is, kita balik ke masakan. Okey. Hari ini kita menggunakan paste kari India. Okey. So paste kari India ni seperti yang Abang Mala tahu, seperti saya cakap minggu lepas, dia punya rasa dia tu. Ingredient dia lebih tinggi daripada kari Malaysia.
Okey. Ingredient maksudnya apa? Rempahnya lebih Kepekatan banyak. dia. Apa tu? Yang dalam ada dalam dia? Dalam ini ada lebih kurang orang kata cengkeh pun ada Cengkeh. kan, kemudian kari powder, Kari powder, serbuk kari. serbuk kari kan. Jadi ingredient dia tu kita percentage dia agak tinggi. Oh, berbanding kari Berbanding nyonya. dengan kari Malaysia dan juga kari nyonya. Okey, okey. Jadi bila orang makan, sebab selalu Indian kari ni dia pekat orang rasa dia dia. pekat. Dia punya rasa dia sedap. Yap, Kemudian, yap. kemudian pedas dia pun lebih sikit. Lebih sikit, okey. Jadi itu yang kita buat, kita ikut kan. Banyak yang kami pelajari, terutama juga minggu lepas kita buat rendang tok dan juga rendang Minang. Di mana kita dapat melihat bahawa rendang tok ingredientnya lebih tinggi, menjadikan dia lebih pekat dan warnanya lebih gelap berbanding kita masak rendang Minang. Yes, betul. Itu baru saya tahu rahsia-rahsia masakan dalam pembinginan PES. Bahawa kepadatan dan juga banyaknya isi rempah ratus yang digunakan akan menciptakan perbezaan. Dan itulah perbezaan yang digunakan dalam Mama Delight dalam setiap paste. Oh, ini mix. Yes, mix. Sekarang kita mix. Sambal tumis. Sambal tumis. Yes. Okey, kita mix sambal tumis. Dan kita mix sambal tumis. Sambal tumis ni nak tak banyak ke sikit bang? Apa suka pedas ke tak? Kurang. Kurang pedas. Kurang pedas. Okey, tak sikit je. Hanya menggunakan satu sudu je. Satu sudu je. Okey. Okey, cukup. Satu sudu je tuan-tuan. Sebab saya rasa macam kita akan makan ketika live dan kebetulan kita akan makan sekitar pukul 10:30. Jadi saya rasa tak perlu banyak kerana biasanya kita lunch adalah pukul 12 tengah hari. Tapi kalau saudara masak di rumah, pengguna masak di rumah, saudara boleh masak je dengan menggunakan berapa banyak yang saudara suka paste-nya. Cuma saya akan mengelakkan perut mengalami lebihan cili. Okay, kita tambah sedikit stok. Okey. Okey, nak habiskan pun tak apa. Okey. Oh, ni maksudnya kalau kuah sup banyak ni saya kita tak payah pakai air biasa. Tak perlu. Terus sepenuhnya Tak kuah perlu, sup. sepenuh saja kuah sup. Kalau anda masak di rumah, berarti kalau anda nak kuahnya banyak, hanya perlu masukkan airnya lebih banyak. Kalau saudara nak pekat, saudara masukkan kurang. Untuk pengetahuan saudara, setiap paste ni, satu pack paste ni, dia cukup untuk 4 atau 5 orang makan. Kami telah mencuba pada minggu lepas dengan menggunakan seekor ikan jenaha. Dia hanya memerlukan satu paste sebenarnya. Tetapi tambah minggu lepas adalah sambal tumis untuk menambahkan lagi aroma dan juga rasanya. Dan kali ini sama juga dengan menggunakan kari India tapi dicampur dengan sambal tumis. Jadi kita mendapat lebih rasa. Okey. Untuk pengetahuan saudara, sebab daging tulang yang digunakan sekarang ni telah pun direbus sebelum dimasak. Jadi saya tak fikir lama kita akan menunggu hari ini untuk menyelesaikan kari tulang. Yes. Pergi ke pasar di mana kita masih kekalkan kari, tapi minggu lepas kalau saya diberi peluang merasa kari nyonya, hari ini adalah kari India dan masih lagi menggunakan satu sudu saja sambal tumis, paste sambal tumis untuk meningkatkan lagi perisa dia. Cerita sikit macam mana penyediaan rempah ni? Okey. Penyediaan rempah ni, kita mula-mula kita akan memilih dulu apa subjek yang kita nak buat. Okey, katalah apa rempah yang kita nak buat, untuk apa paste kita nak buat sebenarnya tu. Apa paste kita nak buat untuk next month. So, kita brief dulu, kemudian kita identify apa yang kita nak buat, dan kita tulis susun apa ingredient dia. Okey. And then saya akan buat percubaan untuk 1 kg dulu. 1 kilo? Yes, 1 kilo dulu. Mula dengan 1 kilo? Yes, mula maksudnya dengan 1 ramuan bawangnya, ramuan rempah, halba, jintan manis segala macam tu dibuat. Dia sebenarnya saya dah pergi ke kilang mereka. Mereka menggunakan sistem masak yang sesuai untuk penghilangan lah, kita panggil industri. Jadi saya terfikir juga macam mana mereka mengukur jumlah bawang, jumlah apa semua tuan-tuan. Biasalah bila masak benda-benda yang berkuah ni habis mengecil. Itu biasa. Itu biasa. Kehidupan chef. Okey, sekarang dah masukkan bendik untuk menambahkan lagi semangat kari. Semangat kari. And then kita masukkan juga dengan daun kari dan juga kita ricikkan juga dengan daun limau. Daun limau. Flavor bau. Sebab tu untuk aromanya ini adalah daun kari dan daun limau. Okey. Masalah kami di studio adalah apabila memasak ni baunya, ya Allah, dia berkali ganda daripada rasa bau di rumah. Yes. Itu yang menjadikan perut bertambah lapar. Jadi memang setiap begitu, kalau katalah kita memang ada setahun punya schedule yang kita harus, yang saya harus buat. Okay.
untuk melengkapkan setiap tahun berapa banyak paste yang saya boleh sediakan ataupun yang saya boleh keluarkan. Okey. Jadi setiap paste yang kita buat ni ada kalanya dia jadi, ada kalanya tak jadi bang. Ada kalanya tak jadi. Jadi bila tak jadi ni kita tengok apa yang mistake dekat di dalam ingredient tu. Ada kalanya ingredient ni susah nak dapat. Ada kala memang susah nak dapat. Susah dapat daripada supplier semua kan. Tak cukup semua kan. Jadi bila tak cukup ni kita akan cari kepada supplier yang lain. Kalau katalah tak ada, saya akan postpone dulu. Postpone dulu nak buat. Kita next kita buat mana pula? Memang setiap bulan saya akan cuba buat R&D dalam lebih kurang 5 ataupun 6 paste yang berlainan. Jadi untuk cukupkan saya punya kota untuk setahun ni saya boleh buat lebih kurang kat 50 ke 60 jenis paste. Berarti saudara menjelang Disember nanti akan ada paste yang baru akan ditambah, tetapi untuk masa ini kami memberikan saudara 10 jenis paste dengan 26 pack dalam package yang saya sebut tadi. Saudara boleh menempahnya dengan harga RM99, jadi secara puratanya dia sekitar RM3.50. Walaupun sebenarnya kerutuk dan juga paste Minang harga per packnya adalah RM6.50, manakala pack yang lain sekitar RM4. Tetapi diberi bonus dalam konsep jualan combo yang kami sebut combo 26 pack ni, daripada 140 nilai barangnya diturunkan pada RM99 bagi membolehkan semua pengguna dan isi rumah di Malaysia mendapat Mama Delight sebagai sebahagian daripada kegunaan di dapur anda, terutama bagi mereka yang ingin menjimatkan kos barangan dapur. Betul. Kita biarkan sampai uap naik. Bau dah agak dah. Saya hanya perlu tunggu 10 minit saja untuk mendapatkan kari ni. Kita nanti apabila selesai je sesi ni saudara, bagi mereka yang selama ini bertanya mengenai pensijilan pengeluaran, Puan Suhana akan ada lepas ni. Saya akan mewawancara Puan Suhana. Bau. Ini kelebihan apabila kita buah daun limau. Yes, betul. Dia punya aroma meningkat dengan meningkat dengan mendadak je. Saya dah tengok ini adalah kari. Tulangnya dah diangkat. Kalau hari ni Is tak pakai santan langsung. Tak pakai? Kalau hari tu dia bagi tahu option saudara boleh menggunakan santan kalau saudara mahu. Tapi hari ni kuahnya pekat. Kerana paste kari India apabila dicampur dengan sambal, dia memang dah pekat. Jadi saudara tak perlu memasukkan santan, sama ada santan kelapa ataupun santan kotak. Ini bahagian yang paling menarik adalah untuk melihat tomato dan juga bendir. Selalunya memang orang tak akan bagi dia sampai lemau biar dia biar dia macam ni jangan sampai lama sangat bendir tu. Apa patut makan dulu Saya dah kena makan dah tak boleh tahan dah Is. Mana paling suka? Tulang ataupun ekor? Saya tak pernah makan kari ekor. Selalunya sup ekor. Sebab ekor dekat Malaysia mindset kita adalah sup. Sup cerah macam tu pasal dulu waktu sup ekor ni masuk, dia datang dengan legasi untuk orang lelaki. Kononnya Puan Suhana patut kita panggil. Jom. Allah kesiannya. Telefon Puan Suhana untuk masuk makan. Puan Suhana pasal Is dia tak makan pagi. Kita akan panggil Puan Suhana kembali ke set. Orang ni kan dia selalu mungkin hanya tengok rempahnya di kelang dia. Mungkin tak ada orang masak. Jadi hari ni Puan boleh makan Is masak. Kalau saya makan ni, Puan makan ini. Puan try tulang. Ataupun kelanggar je budaya ekor yang selama ni dikaitkan dengan untuk orang lelaki. Perempuan, minta maaf saya akan makan sungguh-sungguh sebab saya sangat lapar. Dan kalau nak sungguh-sungguh, kepada mereka yang ingin terus menikmati makan, besok jangan lupa 9 pagi Mama Delight at Garasi TV. Terima kasih kepada Puan Suhana dan juga Chef Is. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.